السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama pada malam ni menyambung perbahasan daripada manhaj Aqidah Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Masih lagi kita berada pada Tauhid fil Asma' was Sifat, iaitu Tauhid berkenaan dengan nama-nama dan sifat-sifat Tuhan. Perbahasan kita malam ni ialah sifat yang kelima, iaitu sifat Al-Yad dengan maksud tangan. Itu pada muka surat 427. Kita tengok apa yang disebutkan oleh penulis. Dia kata sifat Al-Yad termasuk di antara sifat Zatiyah Khabariyah. Maksud sifat Zatiyah Khabariyah ini sifat yang memang ada pada Tuhan. Khabariyah maksudnya ialah kita dapat makluman benda itu, maklumat tentang sifat ini daripada apa yang dikhabarkan melalui firman Tuhan ataupun sabda Rasul. Itu maksud zatiyah khabariyah. Sifatun zatiyatul khabariyah. Sifat zatiyah, zat tu dengan maksudnya ada pada Allah Azza wa Jal. Khabariyah kita terima daripada perkhabaran. Siapa yang bagi tahu? Empunya zat yang bagi tahu. Tiada siapa-siapa yang pernah melihat Allah Azza wa Jal, tapi Allah Ta'ala memberitahu tentang hal keadaan zatnya. Kemudian dia sebut di dalam Alkitab mahupun As-Sunnah terdapat keterangan yang menunjukkan bahawa Allah Azza wa Jal bersifat dengannya, iaitu sifat Al-Yad, selaras dengan keagungan dan kebesarannya. Jadi ada beberapa dalil yang dia letakkan di situ. Ada 3 ayat, iaitu ayat pertama daripada surah Sad ayat 75, yang kedua ialah daripada suratul Fath, suratul Maidah ayat yang ke-64, dan yang ketiga ialah suratul Fath ayat yang ke-10. Allah Ta'ala sebut dalam surah Sad, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qala ya iblisu ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya astakbarta am kunta minal ghalin astakbarta am kunta minal alin. Allah Ta'ala kata, wahai iblis, apa yang menghalangi kamu daripada sujud kepada apa yang telah aku ciptakan dengan tanganku? Cuma dalam terjemahan buku dia sebut dengan kekuasaanku. Manhaj yang dibawa oleh Al-Imam Asy-Syafi'i ialah menjalankan makna daripada asal perkataan itu. Yad difahami dengan bahasa ataupun kefahaman orang Arab pada waktu tu, ianya ialah tangan. Bahasa Melayu kita sebut tangan lah. Tapi perbahasan kaifiat tidak. Kita dah sebut sini berkali-kali, manhaj yang dibawa oleh salafus salih pada ayat-ayat sifat ataupun ayat-ayat berkenaan dengan nama-nama Tuhan, ianya ialah isbat dengan memberi makna terhadap perkataan itu, kemudian menafikan penyerupaan dengan apa-apa sahaja daripada makhluk. Sebab ada sebahagian orang dia kata salafus salih ni makna pun tak bagi. Tak, makna bagi.
makna diberi, cuma kaifiat tidak diberi. Kaifiat tidak diberi. Berbeza dengan metod yang kemudian, yang keluar selepas daripada 300 hijrah, iaitu bila mana datang pada ayat-ayat seperti ini, mereka memberikan elaboration, penjelasan yang lebih sikit. Bukan hanya beri makna, tapi mereka memberi penjelasan. Yang mana kita dah sebut sebelum ni, manhaj yang dibawa oleh Al-Imam Asy-Syafi'i dan juga yang ditulis oleh Abu Uthman Ali As-Sabuni dalam kitab dia Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis, ialah golongan terawal hanya memberi terjemahan tanpa memberi apa-apa penerangan macam mana maksud dia. Berbeza dengan golongan yang datang kemudian, dia punya batasan zaman tu ialah kurun 300 hijrah sampailah ke sekarang ni, dan 300 hijrah ke belakangnya lagi, iaitu 200 hijrah, 100 hijrah sampailah pada zaman sahabat dan juga pada zaman Nabi. Ianya hanya sekadar memberi makna, faham makna tu, tapi tidak memahami apakah maksud dia. Sebab ia termasuk daripada perbahasan yang disebut sebagai khabariyah, maklum tapi tidak diketahui dari segi hakikat, tidak dibahas. Ini beza antara manhaj dulu dengan manhaj yang datang kemudian. Lepas pada tu orang akan bahas pula, manhaj kemudian ni adakah salah? Adakah ianya satu benda yang menyeleweng? Kena tengok daripada penjelasan yang dibawa oleh orang yang bawa penjelasan tambahan ni. Contoh, orang kata apa yang dibawa oleh Abul Hasan Al-Ash'ari, apa yang dibawa oleh Abu Mansur Al-Maturidi, dan siapa-siapa saja yang ikut follow metodologi di orang ini, ialah mereka akan memberi penjelasan dalam maksud untuk menolak segala penyerupaan Allah Azza wa Jalla itu dengan makhluk. Sebab pada pandangan mereka dan keperluan pada zaman itu, kalau terjemah dengan tangan, dia boleh mendekatkan orang tu kepada mujassimah. Mujassimah ni maksudnya menyerupakan Allah dengan makhluk. Dia ada satu kelompok manusia ni, bila mana sebut tangan, baca ayat Quran yang macam ni, surah Sad ke, surah Al-Ma'idah ke, surah Al-Fatah ke, bila mana dia baca sampai dekat ayat antasjuda lima khalaqtu biyadayya, ataupun dia baca pada ayat qalu bal yadahu mabsutatan, ataupun dia baca pada ayat yadullahi fawqa aydihim, dia ada sekelompok manusia ni, genetik dia sampai ayat tu dia terfikir tangan tu macam tangan kita, dia terfikir macam tu. Siapa yang menyebabkan dia nak fikir macam tu? Dia sendiri yang nak fikir macam tu, tanpa ada paksaan, tanpa ada apa-apa paksaan daripada mana-mana pihak. Tapi ada orang dia nak fikir macam tu. Ini ialah kerana masuknya syak-syak dalam diri, masuknya ketidakjelasan terhadap ilmu nak memahami wahyu, sehingga mereka faham macam tu. Sebenarnya faham macam tu memang salah lah. Jadi golongan-golongan yang mutaakhir ni, iaitu golongan yang lepas 300 hijrah ke atas, mereka telah membuat satu usaha untuk tidak terjemah dengan terjemahan yang digunakan oleh kelompok yang awal, sebab ianya dibimbangi mengelirukan orang yang datang mutaakhir, macam zaman kita ataupun zaman yang sebelum pada kita lagi. Itu ialah ijtihad mereka pada waktu itu. Mereka melihat kalau terjemah tangan, maka orang pun kebanyakan akan terpengaruh. Dia akan tengok tangan itu ialah seperti tangan makhluk, ataupun tangan manusia, ataupun tangan apa-apalah daripada makhluk Tuhan yang ada tangan. Jadi dia orang tak terjemah tangan, dia orang pun terjemah itu ialah dengan maksud kekuasaan. Sebab tu kalau tengok dalam terjemahan dia tu, dia sebut aku ciptakan dengan kekuasaanku. Dia tak jemah dengan tangan. Tapi untuk terjemahan surah Al-Ma'idah tu berbeza pula. Kalau tengok waqalatil yahudu yadullahi maghlulah, dan orang-orang Yahudi berkata tangan Allah itu terbelenggu. Ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu, sebenarnya tangan mereka lah yang terbelenggu dan mereka lah yang dilaknat dengan sebab apa yang mereka katakan. Maknanya dalam ayat yang ke-64 Al-Ma'idah ni jelas, yang suka buat pemahaman baru ataupun kata benda-benda tak betul tentang Tuhan ni ialah siapa? Tuhan sebut jelas ini, waqalatil yahudu,
dengan makna telah berkata Yahudi. Yahudi ni ialah nama bagi Bani Israel yang sudah dilaknat. Mereka sebelum pada tu Bani Israel lah. Bani Israel, anak keturunan daripada Nabi Daud, Nabi sebelum-sebelumnya lah. Jadi bila mana mereka ni bawa ke melampauan, perangai degil, ketegak lain macam tu, akhirnya dia orang lancang terhadap Allah Azza wa Jalla, sehingga dia orang kata pada Tuhan ghullat, sehingga dia orang kata pada Tuhan yadullahi maghlulah, tangan Allah itu terbelenggu. Maghlulah ni maksudnya diikat, digari, macam ni lah lebih kurang. Tapi maha suci Tuhan daripada apa yang saya tunjuk tadi tu tak sama, cuma saya nak bagi faham saja. Jadi bila mana dia kata gitu, Allah Ta'ala sebut dalam ayat 64 surah Al-Ma'idah ni, ghullat aydihim, sebenarnya tangan mereka yang terbelenggu, walu'inu bima qalu, dan terlaknatlah mereka terhadap apa yang telah mereka ucapkan. Sebab tu tuan-tuan tengok ayat ni, Al-Ma'idah ayat yang ke-64 ni, Allah Ta'ala mendedahkan tentang sikap Yahudi yang sangat jahat. Surah Al-Ma'idah ni ialah surah yang terakhir turun pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Last daripada Quran ni surah Al-Ma'idah lah. Dalam surah terakhir ni sebelum Nabi wafat ni, cerita tentang teruknya perangai Yahudi ni duk ada lagi. Tak habis lagi. Walaupun kita baca suratul Baqarah, dah cukup panjang Tuhan terangkan dalam suratul Baqarah. Surah Baqarah ni 2 juzuk plus beberapa bahagian daripada juzuk 3. Juzuk 1, separuh juzuk 1 tu duk cerita tentang perangai Yahudi, daripada Yahudi cerdik pandai sampai Yahudi yang tak pandai membaca, tak pandai menulis. Satu. Masuk surah Ali Imran ada lagi sikit. Masuk surah An-Nisa ada lagi kesan rapat dengan Yahudi. Apa jadi? Yang masuk Islam datang sifat munafik dalam diri dia. Sebab tu tidak boleh bersama dengan kelompok ini. Sebab tu ada orang cuba nak justify, mengatakan bahawasanya memerangi Yahudi yang dilakukan oleh Hamas, yang dilakukan oleh orang-orang di Gaza, Palestin ni, banyak muka-muka yang kita tak tahu di belakang. Sebab ada orang letak dekat media sosial, dia kata Hamas ni ialah rekaan Yahudi. Wallahu a'lam, kita tak tahu. Tapi yang kita kena buat, kita pada malam ni yang ada dalam masjid, yang dengar live, muslimin di mana tempat dia berada, tak kiralah dia Arab atau bukan Arab, dia kena doakan untuk orang Islam yang ditindas di Palestin. Kita memang terhalang, dan kita pun memang tahu suasana dunia sekarang ni memungkinkan untuk terjadinya benda-benda macam ni. Orang yang nampak macam hero, rupa-rupanya itu hanyalah propaganda untuk bagi nampak dia hero je, untuk create perang tu, bagi jadi ada perang. Boleh jadi, benda tu boleh jadi, saya tidak menafikan. Sebab kita terhalang daripada benda ni. Tapi doa kepada orang Islam kena buat. Tak setuju dengan perjuangan di Hamas, tak setuju tak apa, tapi doa pada muslimin kena buat. Doa kepada orang yang teraniaya. Takkan yang dah mati, bayi yang mati, perempuan yang mati, orang tua yang mati, pejuang yang mati, dia orang ni berlakon saja-saja? Tak berlakon. Itu bukan lakonan, itu memang betul kematian. Cuma wayang di belakang tu kita tak tahu, tapi doa kena buat. Sebab tu kita kena mencontohi apa yang telah dilakukan oleh Nabi Musa AS. Kita tengok dalam Al-Quran, dalam surah Yunus, Allah Ta'ala sebut pada ayat 88, 89. Ayat 88 duduk pada muka surat paling bawah 218. Ayat yang ke 89 dia naik muka surat baru. Allah Ta'ala sebut pada ayat yang ke 88 surah Yunus, wa qala Musa, telah berkata Musa, Rabbana, wahai Tuhan, innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya. Wahai Tuhan, kamu telah beri kepada Fir'aun dan tentera dia dan konco-konco dia ni segala perhiasan harta dunia yang banyak. Rabbana liyudillu an sabilik, mereka dengan sebab kaya ni mereka sesat, kata Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa berdoa kepada Allah Azza wa Jal, Rabbana tmis ala amwalihim, wahai Tuhan, jadikanlah harta-harta yang telah diberikan kepada mereka ini patri yang cukup kukuh untuk menutup hati mereka. Washdud ala qulubihim, sehingga mereka rasa syok dengan kekufuran itu.
fala yu'minu, dan mereka tidak akan beriman hatta yarawul azabal alim, sehingga mereka melihat azab kamu yang pedih. Ayat 88 ni Nabi Musa nak beritahu kepada Allah Azza wa Jal, wahai Tuhan, perkenankanlah doa aku, azab je lah diorang ni. Diorang ni masalah. Diorang ni ialah bangsa yang bermasalah. Fir'aun dan semua pengikut dia, semua pengampu dia, semua yang bersama dengan dia, segala Qarun, segala menteri yang ada, ini semua tak guna punya orang. Penat dah nak berdakwah ni. Apa yang Allah Ta'ala balas pada ayat yang ke-89? Qala qad ujibat da'watukuma. Wahai Musa, ketahuilah aku telah menjawab doa kamu berdua, Musa dan Harun. Fastaqima, tetap kamu atas jalan ni. Seru manusia kepada tauhid, tak payah pedulilah yang degil ni. Wala tattabi'anni sabilal ladzina la ya'lamun. Jangan ikut jalan orang yang tak tahu. Jangan ikut. Para ulama tafsir menyebutkan ketika mana ayat ni Allah Ta'ala turunkan, Allah Ta'ala beritahu tentang cerita Nabi Musa. Dia minta pada Tuhan, wahai Tuhan, hancurkanlah Fir'aun dan juga tentera dia. Macam mana kita minta sekarang kepada Allah Ta'ala? Ya Allah, jadikanlah susunan, gerakan Yahudi Zionis ni hancur, berkecai dia orang. Tapi kita tak nampak lagi dia punya perpecahan secara besar-besaran, tapi dia berlaku. Dan kita semua yakin keadaan yang berlaku di Palestin dan juga keadaan yang berlaku di tanah haram Israel itu yang dikuasai oleh Yahudi yang jahat ini, perpecahan di kalangan mereka berlaku walaupun kita tak tahu. Cuma yang diperlukan ialah bersabar. Sebab tu kalau kita tengok para ulama tafsir sebut, waktu Tuhan jawab kepada Nabi Musa, wahai Musa, aku dah dengar doa kamu, aku dah terima doa kamu. Nak boleh jahanam Fir'aun tu ambil masa lama mana? 40 tahun. 40 tahun. Tuan-tuan, kalau Nabi Musa boleh bersabar 40 tahun untuk tunggu kehancuran Fir'aun dan dia punya tentera dia, maka kita lebih-lebih lagi lah kena bersabar untuk melihat hancurnya musuh Tuhan ini dan kembalinya Masjid Al-Aqsa itu kepada orang Islam. Tanpa kita melihat kepada kelompok ni dia pro yang ni, yang ni yang berjuang ni ada sokongan dia daripada kelompok-kelompok yang kita tak pasti dia ni Islam ke tak Islam ke. Yang pasti dalam keadaan sekarang umat Islam kena bersatu. Sebab tu Umar Al-Khattab, ada satu riwayat menyebutkan, bila mana berlaku perang, keadaan kurang aman di kalangan orang Islam, Umar selalu berdoa, Allahumma alif baina qulubil mu'minin. Ya Allah, satukanlah hati-hati orang yang beriman. Jangan dia orang sibuk nak cek tengok Hamas ni okey tak, lepas tu cek pula parti Fatah ni okey ke tak. Dia doa tak lagi, tak start doa apa lagi. Alif baina qulubil muslimin wal mu'minin. Ya Allah, satukanlah hati orang beriman, tanpa mengira parti apa, kecenderungan dia apa, dia minat mana. Jangan sampai kita simpati pada pihak yang salah. Macam sebahagian muslimin, terutamanya pemimpin-pemimpin di Emiriah Arab Bersatu ni, UAE. Satu benda yang sangat mengecewakan kita bila mana kita baca berita-berita di media sosial ni, pemimpinnya, menteri luarnya mengucapkan takziah kepada mangsa-mangsa daripada kalangan Yahudi Zionis ni. Dia Muslim. Negara tu yang ada Burj Dubai, yang ada Burj Khalifah di Dubai apa semua tu, yang pemimpin dia yang pakai serban, tuan-tuan tengok pakai jubah, dia orang telah mengucapkan takziah kepada Yahudi. Tak doa apa kepada orang Islam. Yang ni pun kena doa juga dalam kunut nazilah. Bukan doa suruh dia jahanam. Doa supaya hati dia tu nampak yang mana betul, yang mana salah. Sebab kita tahu apa yang berlaku di UAE sekarang didokong oleh beberapa orang ulama yang kita tak tahu apa yang ada dalam hati dia orang, kepentingan apa yang dia nak jaga, sehingga dia okey dan membenarkan pemerintah UAE untuk buat hubungan yang baik dengan Israel pada tahun 2020 sampai sekarang. Saya tak nak sebutlah nama tokoh tu, tak sebut, tuan-tuan kenal. Cuma saya nak sebutnya ialah kita tak nak, orang kata apa, adanya orang-orang agama yang kadang-kadang mencemarkan keadaan sehingga jadi macam ni. Selain pada kita doakan kepada umat Islam di Palestin, doakan juga pemimpin-pemimpin Islam ada kesatuan hati dia. Kalau dia tak nak hantar tentera pun, paling kurang dia berada di PBB tu suara dia lantang. Tuan-tuan tengok wakil daripada Kuwait lantang.
Kita tak tahu Kuwait hantar banyak mana tentera. Tapi saya tengoklah. Dia pergi dengan keberanian dia. Apa nama dia punya wakil dia? Marzuq apa? Bukan Marzuq Syari ahli parlimen Pekan Cepa tu. Nama dia Marzuq juga lah. Tapi Marzuq Asbahi kalau tak silap. Okay. Dia ni memang lantang di parlimen Kuwait, termasuk juga lah lantang di PBB. Waktu dia bercakap di PBB tu, dia sebut dengan bahasa yang lantang dan juga kuat. Dia kata, inna hadha Israilul khabith. Israel yang jahanam, yang hina ni, wakil dia duduk dengar dengan mic tu, dengan earphone. Cabut earphone, tak tahan. Cabut earphone, tak tahan. Keberanian ada. Keberanian tu ada. Kita tengok sebahagian pemimpin kita pun, PM kita, walaupun tuan-tuan, walaupun ada sebahagian orang tak setuju dengan gerakan politik dia, tapi dia sebut perkataan tu. Dia menyelar perbuatan. Bahkan lebih mengejutkan lagi kalau tuan-tuan ikut perkembangan isu ni, Korea Utara yang komunis pekak tu, dia pun kata Israel punca kepada berlakunya keadaan tidak aman di Gaza. Dia yang komunis tu, yang tak tahu apa agama pun, yang pekak betul komunis dia, tak ada satu kitab agama boleh masuk ke Korea Utara ni, negara yang sangat tertutup, dia pun sebut perkataan yang sama. Mungkin kita kata memang dia sebut macam tu sebab dia proksi pada Rusia. Tak apalah. Yang pentingnya dia tak sebut. Dia tak kata Yahudi bagus, dia bertahan. Dia tak kata macam tu. Tapi ini ialah realiti yang berlaku. Cuma nak sebutnya lah, Yahudi ni dalam ayat yang ke-64 surah Al-Maidah, Tuhan pun dia boleh kata Tuhan kedekut. Takkan dia tak sanggup nak bunuh orang? Tuhan pun dia boleh kata. Allah Ta'ala mendedahkan jenayah Yahudi ni. Dia pernah kata buruk pada Tuhan. Dia orang pernah bergaduh dengan malaikat. Dia orang pernah bunuh para nabi. Dan dia orang pernah bunuh orang-orang yang tak sealiran dan sehaluan dengan dia. Sampai sekarang pun. Itulah perangai dia. Sebab tu sangat-sangat pelik bila mana ada orang, waktu orang Islam ditindas, dia masih lagi nak menunggu dan nak kata dengan suara-suara yang kurang jelas ni. Saya bukan nak romantise peperangan. Bukan nak kata kita memang kena bawa perasaan sedih. Sebagai muslimin, tanpa mengira latar dia cenderung metodologi apa dalam akidah, kita tak fikir lagi yang tu. Kita fikir tentang nyawa orang Islam. Kita fikir tentang nyawa orang Islam. Kita baca ayat ni, kita tengok Allah Ta'ala dedahkan perangai Yahudi ni pernah kata pada Tuhan. Yahudi ni dia pernah memburukkan Tuhan. Dia kata tangan Tuhan terbelenggu sehingga tak boleh beri rezeki. Siapa dia nak kata kepada Tuhan? Dalam surah Baqarah Tuhan sebut tentang perangai Yahudi bergaduh dengan Jibril. Tak ada faedah, tak ada untung bergaduh dengan Jibril. Antara ideologi Yahudi ni ialah tidak beriman ataupun tidak, orang kata apa, mengiktiraf Jibril ni sebagai malaikat yang elok. Dia macam nak kata Jibril ni ada perangai tak elok. Apa dia? Jibril menjadi perantara untuk turunkan azab kepada Bani Israel. Tu je isu dia. Lepas pada Nabi Musa beritahu itu ialah malaikat yang menurunkan tu Mikail. Dia rangkum dengan Mikail sekali dia bergaduh. Tuan-tuan boleh bayang, untung apa bergaduh dengan malaikat? Untung apa? Sebelah sayap dia, separuh bumi dah hilang. Sebelah sayap dia tu, separuh bumi dah hilang. Tiba-tiba kita nak bergaduh. Kita bukan ramai pun. Yahudi pada waktu tu bukan ramai. Tak sampai 1 juta pun. Sampai sekarang ni pun. Komuniti dia orang tak ramai. Tapi saya nak katanya, Tuhan menzahirkan atas muka bumi ni, ada satu genetik manusia ni, dia macam tu. Dia ada masalah. Dia ada masalah dengan isu-isu ketuhanan ni, isu-isu kenabian, tapi mendabik dada. Dalam ayat lain kalau kita baca Quran kan, kita akan jumpa ayat Yahudi ni, waktu dia stres lawan Nabi Muhammad, dia nak kata Nabi Muhammad ni tak betul, tak boleh terima Nabi akhir zaman ni bukan daripada family dia orang, bukan daripada kelompok dia orang. Tiba-tiba dia orang kata, nahnu abnaullahi wa ahibba'u. Kamilah anak-anak Tuhan yang paling Tuhan sayang. Tadi kata tangan Tuhan kedekut. Cakap sekejap macam tu, sekejap macam tu. Inilah the real Yahudi. Tidak menafikan ada sebahagian Yahudi yang baik. Contoh Abdullah bin Salam. Sampai sekarang pun ada. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok video yang orang sebar, ada sebahagian Yahudi ortodok yang tak setuju pun dengan Zionis ni. Yang okey je duduk dengan orang Palestin, duduk dengan orang Islam. Sebab memang Tuhan sebut sebahagian ahli kitab ni ada yang baik, ada yang bila mana suruh berinfak dia orang akan bagi semua harta dia, dan ada yang jahat kedekut,
ada yang menyembunyikan kebenaran, minta 1 dinar pun tak bagi. Cuma sangat sedikit. Dia orang sangat sedikit. Okay. Jadi nak sebut pada kita pada ayat ini ialah Allah Ta'ala nak beritahu tentang sifat Yahudi. Kemudian kita tengok muka surat 427 tu, ayat yang last sekali, suratul Fatah, ayat yang ke-10. Innal ladhina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim. Bahawasanya orang-orang yang berjanji setia, yang ini ialah perjanjian Hudaibiyah, beberapa tahun sebelum berlakunya pembukaan kota Mekah ataupun Fathu Makkah. Hudaibiyah ni salah satu tempat orang miqat umrah, miqat haji lah. Kalau kita pergi buat umrah, kita akan dibawa untuk pergi ke Hudaibiyah ni. Biasanya jalan nak pergi ke Taif, dia akan lalu Hudaibiyah. Di situ pernah berlaku peristiwa perjanjian di bawah satu pokok untuk menuntut kemuliaan Islam dan juga menuntut di atas khabar angin kematian Uthman bin Affan yang dihantar sebagai wakil. 1,500 orang. Dalam ayat lain Tuhan sebut semuanya ini daripada ahli syurga. Waktu dia orang berbai'ah tu, Allah Ta'ala kata dalam suratul Fatah, yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Poin kita pada malam ni ialah isu nak kata tangan tu dengan terjemahan macam mana kita nak berinteraksi dengan hakikat dia. Jawapannya ialah terjemah, hakikat tak tahu. Hakikat memang kita tak tahu. Bukan setakat isu ni tuan-tuan. Macam kita sebut tadi, isu perang yang berlaku di Palestin apa semua ni, kita tak tahu. Kita hanya dengar propaganda aja. Orang kata Hamas ni Yahudi, ada orang kata dia orang dibekalkan senjata oleh Syiah di Iran apa semua. Kita dengar, tapi mata tak tengok lagi. Dokumen pun kita tak tengok. Boleh jadi, saya tak nafikan benda tu. Saya kata boleh jadi. Benda tu boleh jadi. Boleh jadi benda tu berlaku. Cuma nak katanya Tuhan ni dan Nabi ni pun ajar pada kita untuk tak cakap benda yang kita tak tahu. Itu dulu. Tapi doa pada orang Islam kena buat. Itu memang kena buat. Sebab tu kalau kita tengok dalam surah Hud, surah Hud ni ada satu doa. Bahkan para ulama sebut doa ni kita kena amal. Surah Hud ayat yang ke-47, Allah Ta'ala sebut doa Nabi Hud alaihissalam, doa Nabi Nuh alaihissalam. Dalam surah Hud, tapi doa ni doa Nabi Nuh. Allah Ta'ala sebut pada surah Hud ayat yang ke-47, qala rabbi inni a'udzu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilm wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin. Nabi Nuh berdoa pada Allah Ta'ala, wahai Tuhan, aku berlindung denganmu daripada meminta apa yang aku tak tahu, dan ampunkanlah aku, rahmati aku, supaya aku tak jadi orang yang rugi. Doa ni kita boleh amal. Memang doa para Nabi yang ada dalam Quran ni kita boleh amal. Semua kita boleh amal. Doa ni selepas Allah Ta'ala menegur Nabi Nuh alaihissalam yang kalut tengok anak dia naik bukit lari daripada banjir yang mulai naik ni. Kalau kita undur beberapa ayat, Nabi Nuh alaihissalam dia buat apa waktu dia tengok anak dia ni naik ke atas bukit, makin tinggi ke puncak bukit. Wanada Nuhu rabbahu, pada ayat 45 surah Hud, Allah Ta'ala sebut wanada Nuhu rabbahu faqala rabbi inna ibni min ahli. Nuh berdoa kepada Allah Ta'ala, wahai Tuhan, anakku itu keluargaku. Wa inna wa'dakal haq, janji kamu benar. Wa anta ahkamul hakimin, engkaulah yang maha pemutus di atas segala keputusan yang ada di kalangan makhluk ni. Nabi Nuh pada pandangan mata dia, dia tengok anak dia ni masih lagi boleh diselamatkan. Masih lagi boleh diselamatkan. Masih lagi boleh untuk ada peluang masuk dalam kapal sekali dengan dia. Dia berdoa pada ayat 45 surah Hud. Ayat 46, Tuhan jawab doa Nabi Nuh dengan Allah Ta'ala kata, qala ya Nuh, Allah Ta'ala kata, wahai Nuh, innahu laysa min ahli, dia bukan daripada keluarga kamu. Tadi Nabi Nuh berdoa, wahai Tuhan, anak aku keluarga aku. Sebenarnya sebut anak dah clear dah, memang tahu ahli keluarga. Cuma nak kata dia punya pandangan mata dia, wahai Tuhan, selamatkanlah. Macam sebahagian orang Islam sekarang, Allah Ta'ala jadikan di mata dia Yahudi tak salah. Ada orang macam tu.
Yang salah ialah Hamas. Dah lah tak kuat, minoriti, duit tak banyak, kalau nak pergi serang Israel. Allah Ta'ala jadikan mata dia nampak yang tu. Allah Ta'ala tegur Nabi Nuh. Allah Ta'ala kata, ya Nuh, wahai Nuh, kamu itu bukan daripada keluarga kamu. Innahu amalun ghairu salih. Apa yang dia buat bukan amal saleh. Dan Tuhan tegur direct Nabi Nuh dengan Tuhan kata, fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm. Jangan engkau minta apa yang kamu tak ada ilmu padanya. Inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Nabi Nuh pun kata, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada menjadi orang jahil. Lepas pada tu Nabi Nuh pun berdoa, wahai Tuhan, jadikanlah aku ni tak minta apa yang aku tak ada ilmu. Dalam erti kata lain, tak cakap benda yang kita tak tahu. Melainkan engkau ampunkan aku, rahmati aku, jangan jadikan aku orang yang rugi. Termasuklah isu sifat-sifat Tuhan ni, ayat-ayat Tuhan ni pun, kita minta pada Tuhan, ya Allah, aku tak tahu, takwil ke tak takwil yang betul, tak tahu. Sebab nampak dua-dua macam ada hujah yang kuat. Cuma aku minta lindung padamu, wahai Tuhan, aku tak jadi orang yang mempertahankan benda tak betul, menghuraikan benda yang aku tak ada ilmu, mempertahankan benda yang aku tak tahu, supaya aku tak jadi orang yang rugi. Dan kalau aku terbuat, ampunkan dosa aku, rahmati aku. Doa ni bagus. Doa ini kalau kita amalkan, Allah Ta'ala akan buka pada kita jalan untuk kita kenal yang mana betul, yang mana salah. Dan waktu kita kenal yang mana betul, yang mana salah, kita bukanlah menjadi orang yang menyalahkan orang yang masih lagi berpegang pada pandangan salah, tapi melihat mereka tu masih lagi belum mendapat pencerahan. Yang ni yang mustahak. Sebab tu bila mana kita tengok pemimpin-pemimpin UAE ke mana-mana negara orang Islam lah, sama ada yang diam ataupun yang lebih teruk bersama dengan Yahudi apa semua ni, kita kena minta doa pada Allah Azza wa Jalla. Sebab tu Abdullah bin Mubarak, dia pernah sebut waktu dia hidup, Abdullah bin Mubarak ni guru kepada Imam Bukhari. Satu orang yang kuat buat ibadah, satu orang yang kaya, bisnes dia luar biasa, Allah Ta'ala beri keuntungan. Satu orang yang alim dalam hadis, maha, orang kata apa, maklum dengan segala apa saja perbahasan ilmu. Sebab tu orang-orang di Kufah pada zaman itu, kalau orang tanya siapa di Kufah ni yang paling kaya, orang akan sebut Abdullah bin Mubarak. Siapa yang paling kuat buat ibadah? Abdullah bin Mubarak. Siapa yang paling alim? Abdullah bin Mubarak. Orang yang sama. Dia pernah sebut, dia kata, tidak adalah petanda satu orang tu pelaku bid'ah melainkan dia meninggalkan doa kepada pemerintah. Mustahak benda tu. Pada zaman tu, kalau jenis mulut berat nak doa kebaikan untuk pemerintah, tahu pemerintah tu zalim, tahu pemerintah tu tak ikut agama, tapi kita kena doa selama mana kita melihat dia Muslim. Pernah tengok dia salat, ada orang buat live, dia datang salat Jumaat masjid mana-mana, dia Muslim lah tu, tak payah pergi hintai dalam rumah dia semayang tak 5 waktu, tak payah hintai, tengok yang tu je lah. Kita sebagai rakyat, tertakluk hak dia kepada kita ialah kita mendoakan dia. Allah bin Mubarak sebut, kalau aku ada doa yang mustajab, aku akan jadikan doa tu kepada pemerintah. Sebab kalau kita doakan kebaikan pada pemerintah, kebaikannya tersebar kepada seluruh rakyatnya. Kalau kita doa seorang-seorang ataupun doa pada individu-individu tertentu saja, kebaikan tu boleh jadi pada dia lah. Sebab tu antara doa yang warid daripada salafus salih untuk pemerintah ni apa dia? Allahumma aslih wulata umurina. Ni yang paling pendek lah. Ya Allah, perbaikilah pemegang urusan umat ini. Imam Asy-Syafi'i, dia memasukkan wulatul umur ni sekalilah pemimpin, sekalilah orang alim, ulama. Sebab ulama ni biasa dia akan bergandingan dengan pemerintah di mana-mana tempat pun. Jadi nak bagi pemerintah baik, orang alim pun kena baik. Sebab di sana ada ulama yang jahat. Dia ulama tapi dia jahat. Macam yang berlaku di UAE ni lah. Pendirian kerajaan itu ialah didalangi oleh penasihatnya daripada kalangan alim ulama yang disegani di sana. Tapi dua orang yang menjadi penasihat bagi pemerintah UAE ini bukan originality orang situlah. Saya tak nak sebut nama saya penat nak jawab pula, nanti orang cut video pun semua, saya malas sebut lah. Tuan-tuan cari sendiri. Cuma well known, orang kenal dua orang tu, dunia international kenal. Okay. Abdullah bin Mubarak dia sebut benda tu.
Abdullah bin Mubarak ni kalau kita baca kisah dia, terutama dalam kekayaan yang Tuhan beri pada dia, satu orang yang kaya dan satu orang yang sangat pemurah. Sebab tu ada riwayat dalam Siyar A'lam An-Nubala oleh Imam Az-Zahabi, Abdullah bin Mubarak pernah menaja seluruh penduduk Kufah menunaikan umrah dengan mewah. Dia taja Kufah, tuan-tuan. Dia bukan taja bandar yang kecil. Kufah ni besar mana? Kufah ni besar lagi pada Pahang, negeri Pahang. Seluruh rakyatnya ditaja. Bukan pakej ekonomi, pakej paling mahal. Waktu tahun tu orang tengok orang Kufah ni buat haji mewah. Kemah dia lain macam, makanan dia lain macam. Pada peringkat awal, Abdullah bin Mubarak ni dia kata, siapa yang tak mampu nak pergi haji, ada dah simpanan, mari ikut aku. Aku akan cukupkan bekalan dia untuk dia pergi haji. Lepas pada selesai haji, dia bayar balik. Dia iklankan macam nak bagi pinjaman. Ada ramai orang ikut, sehinggalah bertambah. Last kali dia buat pengumuman, siapa orang Kufah yang nak pergi haji, ikut aku. Ramai, boleh katakan hampir sunyi bandar Kufah. Kufah pada zaman tu macam mana dia punya suasana dia? Disebutkan Kufah pada waktu tu ialah antara bandar-bandar yang pesat, moden, makanan-makanan dia bervariasi, dia punya fasiliti pun hebat. Mungkin kita boleh andaikan Kufah ni macam Dubai dan Abu Dhabi kot sekarang. Zaman tu, pada zaman itu, dia taja dan dia bawa semua pergi. Bila mana dalam perjalanan tu dia akan stop. Macam kita lah berjalan, lepas tu berhenti. Dalam berhenti tu ada makanan yang banyak. Orang-orang yang follow ni bagi tahu dekat Abdullah bin Mubarak, bagilah kami bayar sikit untuk bantu kamu. Dia kata tak payah bayar lagi. Balik nanti baru bayar. Makan mewah apa semua sampai selesai buat haji, sampai balik ke Kufah. Orang-orang yang pergi haji dengan Abdullah bin Mubarak ni, dia orang bawa duit nak bayar. Dinar, emas, dirham, perak semua bawa. Abdullah bin Mubarak jawab, semua tu telah dibayar oleh Allah Azza wa Jal. Aku tak ambil duit orang. Tuan-tuan, zaman sekarang kita tengok siapa yang pernah taja orang pergi haji pakej furada yang seorang 200,000. Dia taja sebuah bah. Siapa pernah buat? Orang kaya mana pernah buat? Di Malaysia lah, tak payah ambil di dunia lah, di Malaysia. Sebuah bah, kalau taja seorang mungkin mampu. Taja 10 orang pun sebahagian orang mungkin mampu ni. Ni taja satu negeri. Kufah tu pada waktu tu negeri lah. Sebenarnya Kufah ni luas. Kufah ni kalau kita tengok, harta yang paling banyak di situ ialah harta yang duduk atas nama Anas bin Malik. Anas bin Malik paling kaya. Sebab kalau kita tengok Anas bin Malik ni, hampir seluruh Kufah tu macam harta dia semua. Diwariskan sampai kepada tokoh-tokoh yang lain. Cuma Abdullah bin Mubarak ni memang sangat-sangat kaya lah pada waktu itu. Dan sangat-sangat teliti dalam perniagaan dia. Sebab tu ada satu waktu disebutkan ada orang mari hantar dekat dia madu yang cukup banyak. Bergeleng-geleng madu lebah. Dia nak jual pada Abdullah bin Mubarak. Jadi Abdullah bin Mubarak pun ambil. Nanti dah untung, baru bayar balik kat dia. Ada satu daripada tong madu ni, tikus jatuh kat dalam. Tikus jatuh. Lepas pada tu dia suruh pekerja dia angkut tong madu tu pergi alirkan di sungai Dajlah. Sungai yang paling panjang di Iraq tu. Lepas tu ada pekerja dia kata, tak payahlah buang habis, buang tikus tu sudah. Jangan buang sampai habis satu tong. Dia kata tak boleh. Aku tak nak perniagaan aku terlibat dengan syubhah dan gharar. Seekor je, tikus kecil je. Kalau yang tercemar dengan bakteria tu pun atas tu je, bawah elok lagi. Jujur. Sebab tu dalam hadis Nabi sebut at-tajirus saduqil amin. Peniaga-peniaga yang benar dan jujur bersama dengan para nabi, para syuhada, para orang-orang yang benar di dalam syurga yang tertinggi. Maknanya Allah Ta'ala beri kemuliaan. Tapi kita dengar cerita tu dahsyat lah. Boleh taja orang satu kawasan yang luas. Cuma nak katanya dia sebut tentang keperluan untuk mendoakan kebaikan kepada pemerintah. Sebab bila mana satu kelompok orang Islam diuji
dengan dapat pemerintah yang bermasalah, suasana negara yang tak aman, apa yang orang Islam kawasan tu kena buat? Dia mempertahankan hak dia kalau dia berada pada kawasan tak aman, tapi dia kena berdoa pada Allah Azza wa Jalla. Dan kita ni, yang Allah Ta'ala tidak uji kita dengan keadaan yang tak aman. Kalau pemimpin kita ni kita tak setuju pun, taklah seteruk pemimpin tempat lain. Apa hal yang dia buat, kita berdoa pada Allah Ta'ala supaya kita tidak melafazkan, menuturkan benda-benda yang kita tak tahu. Balik pada doa yang diucapkan oleh Nabi Nuh tadi, qala rabbi inni a'udzubika an as'alaka ma laysa li bihi ilm wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin. Kita amalkan doa tu. Kita bagi lalu azan dulu. Okey, kita sambung sikit lagi. Kesimpulan akhirnya, kalaulah kita rasa kita keliru nak ikut takwil ke, nak ikut tak nak takwil ke. Sebenarnya dah banyak kali saya sebut benda ni, antaranya doa yang Nabi ajar dalam doa istiftah yang diriwayatkan, salah satunya ialah Allahumma rabb Jibril wa Mikail wa Israfil anta ta'alimal ghaibi wasyahadah fatiras samawati wal ard anta tahkumu baina ibadika alladhi kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtulifa fihi minal haqqi biiznik. Doa tu doa iftitah, tapi doa tu penting untuk kita hayati dan kita minta pada Tuhan dalam hati kita dengan betul-betul fokus dan ikhlas. Wahai Tuhan, jadikanlah aku ni tak keliru bila mana berlaku pertembungan dua pendapat. Antara dua pandangan ni, Tuhan sinarkan mata hati kita untuk nampak yang mana benar. Tapi ada sebahagian orang dia nampak yang mana benar, lepas pada tu dia nak menyalahkan yang pihak kedua tu. Dia nak memburukkan pihak kedua. Satu benda kita kena tahu, selama mana ianya muslimin, mereka ada hak untuk mendapat doa kebaikan daripada kita. Selama mana dia muslimin, kita boleh berhujah, kita boleh buat diskusi untuk beritahu kita tak setuju apa yang dia pegang. Apa yang dia pegang ni hujah-hujah yang sangat rapuh, boleh beritahu. Tapi mereka tidak dikeluarkan daripada doa kebaikan sebagai seorang muslimin juga, sebagai seorang muslim. Tetap kena doa. Termasuklah doa daripada apa yang diucapkan oleh Nabi Nuh alaihi salam. Sebab tu apa-apa saja yang berlaku pada umat ini, daripada kesusahan, daripada pertembungan, daripada kekeliruan,
Cara penyelesaiannya ialah balik kepada Allah Azza wa Jalla dan berdoa pada Allah Azza wa Jalla supaya Allah Ta'ala kendurkan benda ni. Kita boleh berusaha untuk mengangkat perbahasan, buat penjelasan, boleh. Tapi yang benar-benar memegang hati manusia ialah Allah Azza wa Jalla. Okay. Jadi untuk sifatul yad ni, kita boleh tengok apa yang kita boleh simpulkan daripada muka surat 428, 429 sampailah 430 sebelum masuk sifat yang keenam, iaitu al-wajh. Apa yang nak dibawa oleh penulis ialah manhaj salafus salih menterjemahkannya tanpa membahas kaifiatnya. Ada hadis disebutkan Allah Ta'ala itu ada tangan kanan. Kita terima ianya ialah apa yang disebut oleh Nabi. Tapi kita tidak membayangkan apa-apa penyerupaan benda tu dengan Allah Azza wa Jalla. Benda ni simple je. Sebab Tuhan dah sebut, jangan bebankan otak kamu dengan fikir benda ni. Tapi manusia ni macam itulah. Sebab tu Tuhan sebut innal insan zaluman jahula. Manusia ni dia zalim dan dia jahil. Zalim tu maksudnya dia zalim terhadap diri dia, dia bebankan diri dia untuk dia fikir benda yang dia tak perlu fikir. Dan dia jahil. Dia jahil kerana tak ada maklumat tentang benda tu pada dia. Mungkin terhalang, mungkin kerana perasaan keegoan yang tinggi. Okay. Cuma kesimpulan yang kita boleh sebut sebagai kata muktamadnya ialah apa yang dipegang oleh Al-Imam Asy-Syafi'i, menerima benda tu ada tanpa membahas kaifiatnya. Maknanya dia tak takwil lah, dalam erti kata mudahnya. Kita berpada situ je untuk malam ni. InsyaAllah untuk kali akan datang kita akan sambung muka surat 430, sifat yang keenam, sifatul wajh. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.